KPM. Wow, ada lemang lah. Rugi tak makan ni. Sedap. Bismillah. Sedapnya. Makan lagi ni. Satu, dua, tiga, empat. Wah, makan seorang-seorang nampak. Tak ajak Cikgu. pun. Alah, ni cikgu. Ria makan lemang ni cikgu. Baru je keluarkan panas-panas cikgu daripada buluh tu. Sedapnya. Tapi bagus juga dia bawa lemang hari ni sebab topik kita hari ni ada kaitan dengan buluh lemang, bakul rotan, tikar mengkuang. Ada kaitan dengan topik kita hari ni. Mesti menarik tu cikgu. Jom. Jom kita belajar lepas ni dan kita sambung makan semula lemang lepas tu. Boleh cikgu. Jom kita masuk kelas. Okey. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Kak Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini murid-murid pastinya kita nak teruskan dengan slot menengah rendah bagi mata pelajaran Geografi Sumber Hutan. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Afizah Mat Khalid di studio. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Salam. Ya. Baik cikgu. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga kita ingin memperkenalkan cikgu jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Ada cikgu Hulina daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Hai, cikgu apa khabar? Baik, okey. Cikgu, rasanya tak lengkap kalau sesi pembelajaran kita pada hari ini tak ada murid-murid bersama dengan kita. Mungkin cikgu ingin memperkenalkan murid-murid di Google Meet. Silakan cikgu. Jadi hari ini kita bersama dengan 4 orang murid iaitu Nur Alia, Nini Nur Alia. Apa khabar Nini? Hai Nini, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Kemudian kita ada Aini Najiha. Apa khabar Aini? Apa khabar Aini? Khabar baik cikgu, alhamdulillah. Kita ada Nur Sadia. Nur Sadia ataupun kita panggil Shady katanya. Senang nak panggil. Apa khabar Shady? Khabar baik cikgu. Dan akhir sekali kita bersama dengan Mai Sarah. Apa khabar Mai? Khabar baik, cikgu sihat. Sihat, alhamdulillah. Okey, keempat-empat mereka adalah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ampuan Najiah Seremban, Negeri Sembilan. Baiklah cikgu, kita nak memulakan sesi kita pada hari ini. Mungkin cikgu boleh memperkenalkan standard pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, untuk topik hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sumber hutan. Sumber hutan, jadi kita ada 4 topik ataupun SP yang patut pelajar-pelajar ataupun murid ketahui iaitu apakah dia sumber hutan. Kemudian kita akan belajar tentang kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia, usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di Malaysia dan apakah peranan agensi yang bertanggungjawab dalam pengurusan hutan kita di Malaysia. Jadi itulah SP kita ataupun topik yang akan murid-murid pelajari pada hari ini. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita saksikan video terlebih dahulu. Okey, jom kita saksikan. Okey, baik, itulah dia sedikit sedutan video untuk murid-murid mengenai sumber hutan ni cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit ringkasan daripada video yang kita saksikan tadi. Silakan cikgu. Terima kasih Ria. Telah pun kita saksikan tadi murid-murid video berkaitan dengan hutan di Malaysia yang kita pasti bahawa Malaysia ni kaya dengan
sumber hutan. Kaya dengan hutan, kalau kita pergi mana-mana pun kita nampak hijau kiri kanan lebuh raya. Betul tak, Ria? Kan? Betul. Jadi mengapakah cikgu nak timbulkan persoalan di sini kepada murid-murid kita pada pagi ini, mengapakah Malaysia ni kaya dengan sumber hutan? So kita nak tahu jawapan daripada murid-murid sendiri. Mungkin mereka boleh menjelaskan mengapa Malaysia kaya dengan sumber hutan. Okey, silakan siapa yang ingin menjawab persoalan cikgu boleh angkat tangan. Saya nak cuba. Okey, silakan Nini. Kita panggil dia Nini. Okey, dengan jawapannya. Okay. Baiklah, kedudukan Malaysia di tengah-tengah atau kedudukan khatulistiwa yang panas kerana sentiasa mendapat cahaya matahari berterusan dan taburan hujan yang tinggi menggalakkan lagi pertumbuhan sumber hutan. Bagus Nini. Wow. Okey. Dia dapat tangkap tak jawapan Nini tadi? Boleh, Okey. cikgu. Apa dia? Malaysia kaya dengan sumber hutan. Okey. Dan kita dapat tahu juga sumber inilah yang dapat memberi kita apa ni cikgu? Boleh dikatakan dari segi kita punya iklim kita di Malaysia betul. ni iaitu iklim khatulistiwa yang seperti kata Nini, kita berada di garisan khatulistiwa. So garisan khatulistiwa ni maknanya kita menerima pancaran matahari sepanjang tahun. Ya, betul. Hujan juga sepanjang tahun. Lebat melebihi 2600 mm. Jadi sangat sesuai untuk pertumbuhan hutan kita di Malaysia. Ya, betul, sebab itulah cikgu. tumbuh-tumbuhan ataupun hutan semula jadi kita ni hijau sepanjang tahun. Okey, seperti yang dalam foto yang kita paparkan itulah. Itulah sebabnya Malaysia kaya dengan sumber hutan. Wow, okey. Baiklah, itu sedikit ringkasan mengenai sumber hutan, pengenalan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid jangan ke mana-mana, kita nak rehat dahulu sebentar, kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah rendah bagi mata pelajaran Geografi Sumber Hutan. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Hafizah. Cikgu, kita nak teruskan pula dengan kepentingan pengurusan sumber hutan. Silakan Cikgu. Terima kasih Ria. Tapi sebelum kita mulakan kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia, kita nak tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan sumber hutan. Okey. Ada orang ingat hutan pokok. Sebenarnya kita nak tahu apa maksud sebenar sumber hutan. Jadi kita serahkan pada murid-murid kita untuk menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan sumber hutan. Okey, siapa yang ingin menjawab boleh angkat Siapa tangan. yang suka rela nak menjawab persoalan kita? Saya nak jawab. Okey, adik Mai. Mai Sarah, Silakan Mai. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sumber hutan ialah sumber hutan boleh diperbaharui. Lepas tu, sumber hutan ni dia meliputi kawasan yang ditumbuhi pelbagai jenis flora dan fauna yang hidup secara semula jadi. Okey. Itu je Mai? Okey, betul Mai. Apa yang Mai Sarah jawab tadi, iaitu sumber hutan ini adalah sumber yang mengandungi di dalamnya Ria pelbagai hidupan. Termasuklah hidupan liar, tumbuhan-tumbuhan semula jadi yang pelbagai spesies yang hidup secara semula jadi, dan sumber hutan juga merupakan sumber yang boleh baharu. Maksud boleh baharu ni maknanya dia ada berterusan sampai bila-bila. Jadi yang penting sekarang bagaimana kita nak menjaga sumber hutan. Sebab itulah kita kena ambil tahu bahawa sumber hutan ini sangat penting diuruskan dengan baik. Sebab itulah kita akan masuk ke topik seterusnya, iaitu kepentingan pengurusan sumber hutan, iaitu dari segi keseimbangan ekosistem, kemudian keperluan masyarakat setempat, ekopelancongan dan juga sumber bekalan bahan mentah. Jadi kita nak tengok Ria, di hadapan Ria ada bakul rotan, ada lemang, ada mengkuang yang Ria dah sediakan tadi. Jadi cuba Ria buka, keluarkan apa tu lemang daripada buluh tersebut. Okey. Kita cuba ya Cikgu. Okey, ni lemang kita keluarkan. Lemang dari buluh ya Cikgu Ya. Lemang daripada buluh, dan daun tersebut, Ria tahu tak daun apa tu? Ini daun apa Cikgu?
Kita panggil daun lerek. Daun lerek. Lemang daun lerek. Okey. Jadi kaitannya ke Arya, pada kita punya kepentingan ialah bahawa buluh tersebut, daun lerek tersebut, bakul rotan tersebut dan juga tikar mengkuang tu adalah penting untuk keperluan masyarakat setempat. Jadi kalau mereka nak buat lemang, kenalah mencari buluh dalam hutan. Betul, cikgu. Kan? Nak dapatkan daun lerek pun kena mencari juga dalam hutan. Sama juga dengan bakul rotan, dibuat daripada rotan pun sumbernya daripada hutan. Tikar mengkuang pun sumbernya daripada hutan. Jadi keperluan-keperluan tersebut digunakan oleh masyarakat setempat untuk menghasilkan sesuatu produk. Dan akhirnya memberi sumber pendapatan kepada masyarakat setempat. Itulah dia kepentingan pengurusan sumber hutan. Tetapi kita akan minta murid-murid kita juga jelaskan, mungkin mereka lebih arif juga berkaitan dengan pentingnya pengurusan sumber hutan. Jadi ada siapa nak jawab tak? Nak tambah ataupun ada pandangan lain berkaitan dengan keperluan masyarakat setempat? Okey, silakan murid-murid. Ada yang nak cuba? Kiranya kepentingan kita menjaga sumber hutan, cikgu. Pentingnya sebab kita kena mengurus ni, sebab inilah untuk masyarakat setempat sebagai sumber mereka. Kan? Kita ada bakul, kita ada petai, even petai pun datangnya daripada hutan. Ada siapa yang nak cuba? Okey. Saya. Nini silakan. Okey. Tanpa kita sedar, masyarakat bergantung terhadap sumber hutan. Contohnya, sumber hutan menjadi salah satu pendapatan masyarakat. Bila adanya sumber hutan ni, kadar pengangguran pun berkurang. Sebab itulah sumber hutan ni penting. Okey, terima kasih Nini. Jadi betul kata Nini tu, dia menjadi sumber pendapatan pada mereka yang duduk yang berdekatan dengan kawasan hutan kan. Jadi dapat ambil petai, jual di pasar, kemudian herba-herba daripada sumber hutan, rotan dan sebagainya, dan buluh bila kita musim perayaan sentiasa ada buluh tu kan. Semuanya datang daripada sumber hutan. Itulah pentingnya kita mengurus sumber hutan agar bekalan ini sentiasa ada. Okey. Kepentingan seterusnya berkaitan dengan keseimbangan ekosistem. Jadi yang ni kita minta murid kita jelaskan apakah dia ekosistem tersebut. Siapa yang nak cuba menjawab persoalan ini? Shady. Okey. Saya akan terangkan maksud keseimbangan ekosistem. Ekosistem ni dia adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam alam sekitar. Lepas tu, tahu tak komponen ni sentiasa berinteraksi dan hasilkan satu aliran tenaga dan rantaian makanan yang berterusan serta dapat pelihara ekosistem kita. Tahu tak apa maksud biotik dan abiotik? Apa dia maksud biotik, abiotik tu, Shady? Biotik ni dia adalah meliputi organisma hidup macam manusia, tumbuhan, haiwan. Abiotik pula dia persekitaran fizikal macam air, udara, mineral dan sumber tenaga. Jadi terima kasih Syadia. Sebabnya pentingnya kita mengurus sumber hutan ni sebab kita nak jaga keseimbangan ekosistem tu sendiri. Maknanya kalau ekosistem ni ibarat rantaian, satu rantaian yang lengkap, sekiranya satu tak ada, putuslah rantai tersebut kan. Jadi kita yang hidupan liar, haiwan-haiwan yang di dalam hutan, juga tumbuh-tumbuhan semula jadi banyak bergantung kepada udara, matahari, air. Itu yang maksudnya keseimbangan ekosistem. So kita kena jaga kita punya ekosistem supaya rantaian tu tak putus. Itu maksud dia. Melengkapilah antara kedua-dua rantaian tu, Cikgu. Betul, ya. Okey, kita ke kepentingan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan pentingnya mengurus hutan sebagai pusat ekopelancongan kita. Jadi kita jelaskan, kita minta murid kita jelaskan apakah dia kepentingan pengurusan untuk menjaga ataupun menjadikan sumber hutan tersebut sebagai pusat ekopelancongan. Silakan murid. Siapa yang nak cuba? Saya. Nini.
Oh, Aini Najia. Aini. Okey, Aini, silakan. Okey, sumber hutan ni sangat penting untuk membangunkan aktiviti ekopelancongan. Dari sinilah pelancong-pelancong dapat menikmati keindahan alam sekitar, alam semula jadi macam air terjun, hutan nipur dan kepelbagaian flora dan fauna. Contoh tempat yang pelancong-pelancong boleh menikmati keindahan alam semula jadi ni macam dekat Taman Negara Niah Sarawak dan Taman Negeri Royal Belum di Perak. Okey, terima kasih Aini. Keluar logat Negeri Sembilan Tompet kan. Okey. Itu dia pentingnya pengurusan sumber hutan untuk dijadikan sebagai pusat ekopelancongan. Kita ada banyak taman negara dekat Malaysia ni yang cantik-cantik, yang saya sendiri pun pergi sebab memang suka benda yang hijau kan. Jadi Taman Negara Niah, Taman Negara Kinabalu, Taman Negara Endau, di mana pusat ini ataupun telah pun diwartakan oleh kerajaan sebagai taman negara, kita dia menjaga hidupan liar sumber hutan dalam hutan tersebut tanpa gangguan ataupun aktiviti manusia. Jadi mereka terpeliharalah dalam tu. Jadi kita kalau telah diwartakan oleh kerajaan, maknanya kita tak boleh nak usik apa-apa selain kita menikmati keindahan alam semula jadi yang ada di situ. Okey, kita teruskan kepada kepentingan yang seterusnya, iaitu pengurusan sumber hutan penting sebagai sumber bahan mentah kepada sesuatu produk. Okey. Siapa yang nak menjelaskan berkaitan dengan bahan mentah ini? Saya. Okey, Mai. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan sumber bahan mentah ni? Pengurusan sumber secara cekap kita dapat menjamin bekalan bahan mentah yang berterusan untuk masa hadapan. Macam contoh, bahan yang kita gunakan macam daun mengkuang, kita gunakan daun mengkuang sebagai tikar dan juga bakul. Macam yang ada dekat atas meja tadi tu. Betul. Okay, lepas tu kita Okey. And then kita menggunakan daun nipah sebagai atap. Macam kita selalu tengok kan orang gunakan daun nipah sebagai atap. Betul. Okey. Ada lagi, Mai? Okey. Itu contoh bagaimana sumber daripada hutan dijadikan bahan mentah untuk sesuatu produk seperti pokok nibung sendiri. Pokok nibung tu batang dia kita jadikan tiang rumah ataupun cerucuk kelong yang ditahan dengan air laut kan. Selain daripada pokok nibung seperti yang Mai cakap tadi, tikar mengkuang daripada pokok mengkuang. Tu pokok mengkuang ada dalam slide tu. Contoh, pokok nipah. Pokok nipah tu kita buat atap. Seperti ni yang pokok nipah ada di muara-muara sungai ataupun di kuala-kuala sungai. Pokok buluh kita jadikan lemang contoh. Rotan kita jadikan bakul. Itu bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang bercirikan sumber hutan. Itu maknanya pengurusan sumber hutan sangat penting sebab inilah kita nak hasilkan produk-produk tersebut dan akhirnya digunakan oleh rakyat kita sendiri, dipasarkan, memberi sumber pendapatan terus kepada mereka yang menghasilkan, kepada syarikat ataupun kepada kerajaan sendiri. Ya, ekonomi kita berkembang dengan adanya sumber bahan mentah. Termasuk juga kayu-kayu balak, kayu keras yang kita hasilkan menjadi papan lapis, kita buat binaan rumah, perabot dan sebagainya. Semuanya datang daripada sumber hutan. Maka pentinglah kita menjaga hutan kita kerana dengan adanya pengurusan sumber hutan yang baik, maka inilah yang kita akan jaga dan kita akan dapat ekosistem yang seimbang dan memberi pulangan kepada masyarakat setempat. Wow. Itulah pentingnya cikgu Okey, baik seterusnya cikgu. Okey. Jadi kita nak uji balik semula kepada murid-murid kita berkaitan dengan topik kita iaitu kepentingan sumber hutan. Jelaskan kepentingan pengurusan sumber hutan yang berkaitan dengan foto berikut. Siapa yang cepat yang nak cuba jawab soalan ini? Nak melihat sama ada mereka faham ataupun tidak berkaitan dengan topik kepentingan pengurusan hutan berkaitan dengan foto yang dipaparkan di dalam slide. Okey, siapa yang nak jawab boleh angkat tangan? Siapa nak cuba? Berdasarkan foto di slide. Okey. Okey, ada nak cuba? Ada? Aini, Maisara,
Sadia. Okey, Sadia. Sadia, silakan. Okey, Sadia. Sekejap, soalan tu pasti. Okey. Soalannya, jelaskan kepentingan pengurusan hutan yang berkaitan dengan foto berikut. Okey, Syadi nak cuba. Okey, cuba jawab. Pengurusan sumber hutan dari foto. Sekejap. Okey. Ada murid lain dulu ke? Ada Mai Sarah, Nini, Aini. Okey, Nini. Nini. Okey, baiklah. Seperti yang berlaku di atas, seperti gambar yang di atas, sumber hutan boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat setempat dengan kita menjual bakul rotan, menjual ikan mengkuang, semua tu boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. Sebab itulah sumber hutan penting bagi masyarakat setempat. Okey. Jawapan ini lebih kepada pentingnya pengurusan hutan tersebut sebagai keperluan masyarakat setempat. Okey, mungkin ada jawapan lain juga kita boleh kaitkan dengan gambar ataupun foto yang dipaparkan di dalam slide, iaitu foto berkaitan dengan bakul daripada rotan dan juga bubu ikan daripada buluh. Okey, selain daripada keperluan masyarakat setempat, dia juga ada kaitan dengan kepentingan pengurusan sumber hutan dari segi apa? Maisarah ataupun siapa? Aini, Sadia, dari segi apa? Kita ada kepentingan yang terakhir tadi tu. Kita ada keseimbangan ekosistem, kita ada keperluan masyarakat setempat, kita ada ekopelancongan dan akhir sekali tu kepentingan apa? Sumber apa? Sebagai sumber Bahan mentah. Sumber bahan mentah. Okey, jadi benda ataupun bahan-bahan ini diambil daripada hutan, rotan, daripada sumber hutan, buluh daripada sumber hutan dijadikan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan produk seperti bakul dan juga bubu. Jadi pentingnya pengurusan sumber hutan sebagai sumber bahan mentah dan juga sebagai keperluan masyarakat setempat dan akhirnya menjana pendapatan daripada sumber tersebut. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Hafizah, penerangan yang cukup jelas. Jadi pentingnya murid-murid untuk kita tahu pengurusan sumber hutan yang betul. Kita nak rehat dulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah rendah bagi mata pelajaran Geografi Sumber Hutan. Dan masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Hafizah. Kita nak teruskan Cikgu pula dengan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Silakan Cikgu. Terima kasih Ria. Jadi murid-murid, kita teruskan topik pembelajaran kita hari ini iaitu berkaitan dengan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Nampak macam dekat-dekat bunyi dia kan? Tetapi dua perkataan yang berbeza. Dua usaha yang berbeza yang perlu kita laksanakan dalam mengurus sumber hutan di Malaysia. Jadi cikgu dah senaraikan berkaitan dengan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di Malaysia ini yang telah dilaksanakan setakat ini, iaitu kita telah laksanakan tapak Ramsar, kemudian kita telah wartakan taman negara, diikuti dengan geopark serta pembangunan lestari. Ini adalah antara usaha-usaha yang telah kita laksanakan untuk memelihara dan juga memulihara sumber hutan kita. Walau bagaimanapun, mungkin murid-murid di luar sana ingin tahu perbezaan di antara pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Jadi kita tanya rakan-rakan kita yang bersama dengan kita pada hari ini, apakah yang dapat dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan? Siapa nak cuba jawab?
Boleh? Murid-murid? Nak Okey, cuba boleh? Sadia. Okey, Syadia silakan. Okey. Saya akan terangkan apa maksud pemeliharaan. Pemeliharaan ni dia usaha untuk melindungi, merancang dan urus sumber hutan agar tidak musnah. Contohnya mewartakan hutan kita. Lepas itu pemeliharaan ni pula dia adalah usaha membaik pulih sumber hutan agar sumber hutan yang telah diganggu tu. Contohnya macam dia buat taman negara ke. Okey. Betul tu Sadia. Okey. Jadi pemeliharaan tu kita menjaga sesuatu yang dah ada, sedia ada. Kita pelihara dia, kita jaga dia elok-elok supaya dia tak musnah. Itu yang dimaksudkan dengan pemeliharaan. Pemeliharaan pula apa yang kita telah teroka, kita baiki ataupun kita baik pulih semula supaya dia kekal ada sampai bila-bila. Itu yang dimaksudkan pelihara. So pelihara kita jaga, pelihara kita baik pulih semula sumber hutan yang telah kita teroka. Jadi kita nak lihat satu persatu usaha-usaha tersebut yang berkaitan dengan pemeliharaan dan juga pemuliharaan sumber hutan. Yang pertama adalah berkaitan dengan tapak ramsar. Okey, apakah dia yang dimaksudkan dengan tapak ramsar ni seperti yang telah dipaparkan dalam slide? Itu contoh tapak ramsar yang terletak di negeri Johor iaitu Tanjung Piai Johor. Okey, apakah dia tapak ramsar sebenarnya? Jadi kita minta untuk murid kita jelaskan apakah dia tapak ramsar. Okey, silakan. Saya nak cuba. Okey, Nini. Tapak ramsar ialah senarai tanah lembap yang telah dipersetujui melalui Konvensyen Tanah Lembap di Iran pada tahun 1971. Peranan tanah lembap ni ialah untuk menjaga hutan payi bakau, khususnya khususnya yang mempunyai pelbagai kehidupan. Antara usaha pemeliharaan ialah mereka menjadikan sebagai tempat ekopelancongan kerana mempunyai pelbagai tarikan seperti flora dan fauna. Dari segi pemeliharaan pula, memelihara kawasan tanah lembap serta keberbagaian biologi hutan payi bakau. Okey. Okey. Okey, bagus Nini. Itu dia tapak ramsar, tanah lembap ataupun kita panggil hutan payi bakau. Okey, Ria pernah dengar tak payi bakau? Pernah, Cikgu? Pernah. Okey. Seperti yang dalam paparan slide tersebut, pokok bakau ni akar dia besar kan, terkeluar daripada permukaan air laut. Okey, sebenarnya pentingnya pokok bakau ini kita jaga untuk menghalang hakisan ombak kuat. Okey, kalau kita ada tsunami tu jadi menghalang daripada kesan daripada hempasan ombak tsunami tersebut. Jadi penting pokok bakau ni dipelihara selain dijadikan sebagai pusat pelancongan seperti di Tanjung Piai yang merupakan penghujung benua Asia kita iaitu di Tanjung Piai dan merupakan kawasan hutan bakau juga yang amat popular di kalangan pelancong-pelancong. Okey. Selain daripada itu pokok bakau ni kita jadikan sebagai kayu arang. Yang kita bakar sate tu kan. Hasilnya daripada pokok bakau juga. Jadi kena pelihara. Kita dah teroka, so apa yang perlu kita buat? Kita tanam semula pokok bakau tersebut untuk pastikan kawasan pinggiran pantai kita terjaga daripada hakisan ombak. Itu maksud dia usaha yang untuk memelihara hutan pokok bakau ataupun tapak ramsar. Kita ke usaha yang seterusnya iaitu geopark. Jadi kita minta murid untuk jelaskan apakah dia usaha kerajaan untuk mewartakan geopark di Malaysia. Okey, siapa yang nak jawab? Siapa nak cuba berkaitan dengan geopark? Okey, Aini. Geopark ni adalah sesuatu kawasan yang ada tapak warisan geologi yang boleh digunakan oleh semua pihak. Okey. Oh, maknanya geopark ni adalah tapak warisan geologi. Okey. Okey, ada lagi Aini? Geopark ni dia berperanan penting untuk pembangunan sebuah kawasan secara lestari. Antara usaha pemeliharaan dia adalah pelihara dengan menjadikan geopark ni sebagai pusat ekopelancongan. Contohnya macam dekat Kilim Geoforest Park di Langkawi. Okey. Dan antara usaha pemeliharaan dia pula adalah
penggunaan sumber warisan secara lestari tanpa kita musnahkan dan pemeliharaan biologi, geolog dan budaya. Okey, terima kasih Aini. Jadi Geopark ni murid-murid adalah kawasan di mana kita jadikan dia sebagai hub pelancongan alam semula jadi, yang mana di sinilah terletaknya pelbagai biologi yang ada, hidupan liar, tumbuh-tumbuhan semula jadi, pokok bakau dengan bentuk muka bumi seperti tebing-tebing tinggi di tepi laut. Jadi antara tempat yang menarik yang telah diwatakan sebagai Geopark ataupun tapak warisan alam semula jadi ialah yang terletak di Langkawi, yang kita panggil Klim Geoforest Park di Langkawi. Okey. Dia pernah pergi tak ke Langkawi? belum Mesti sampai dah lagi. biasa ke Langkawi kan? Tapi tak sampai ke sini lagi. Betul cikgu. Selepas ni Ria kena pergi. InsyaAllah. Okey, kita teruskan kepada usaha yang seterusnya Ria, iaitu kita ke usaha yang seterusnya iaitu Taman Negara. Apakah yang dimaksudkan dengan usaha mewartakan taman negara, murid-murid? Ada siapa yang cuba nak menjelaskan berkaitan dengan taman negara? Saya. Okey, Mai. Apa dia Mai? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan taman negara ialah taman negara merupakan satu kawasan atau tempat yang dilindungi oleh kerajaan supaya biodiversiti semula jadi kawasan berkenaan dipelihara dan dikekalkan. Apa peranan dorang ialah dorang macam saya cakap tadi melindungi pelbagai biologi. Okey, lepas tu cara dorang memelihara ialah dorang menjadikan taman negara sebagai pusat ekopelancongan, dan cara dorang memelihara ialah macam Jabatan Perkhidmatan dorang telah membaik pulih hidupan liar dan juga hutan. Okey. Terima kasih Mai. Bagus Mai. Okey, itu maksudnya taman negara yang mana kerajaan mewartakan beberapa kawasan hutan di Malaysia ini sebagai taman negara, sebagai hutan simpan dengan tujuan untuk menjadikan kawasan tersebut pusat ekopelancongan selain daripada memelihara kepelbagaian biologi yang ada dalam hutan tersebut. Termasuklah hidupan-hidupan liar. Jadi diwartakan taman negara ni dengan tujuan untuk memelihara juga hidupan liar. Antaranya kita dah wujudkan juga pusat konservasi hidupan liar seperti di Kuala Gandah, khas untuk hidupan liar seperti gajah di Kuala Gandah. Jadi kita jaga hidupan liar tersebut. Orang hutan di sepiluk Sabah, semua tu adalah di bawah taman negara. Kita wartakan supaya tiada aktiviti manusia selain daripada menyaksikan keindahan alam semula jadi. Itu saja yang kita boleh lakukan di kawasan taman negara dan juga hutan simpan dengan tujuan kita nak pelihara hidupan liar dan juga tumbuhan-tumbuhan semula jadi yang ada di dalam hutan berkenaan. Okey, itu usaha yang ketiga berkaitan dengan taman negara. Kita nak ke usaha yang seterusnya iaitu berkaitan dengan pembangunan lestari. Kalau dia perhatikan dalam slide ini berkaitan dengan kawasan Putrajaya. Betul. Ria mesti pernah ke sana kan? So apa perasaan Ria apabila masuk ke kawasan Putrajaya tu Ria? Okey, sangat berbeza cikgu apabila sampai je di Putrajaya, saya melihat lebih banyak pokok daripada bangunan tu sendiri. Okey. Jadi kehijauan Putrajaya tu memang sangat cantiklah cikgu. Betul ya, memang tepat sekali kalau kita memasuki kawasan Putrajaya tu dengan pokok-pokok, dengan bangunan pun sama, tetap membangun juga, tetapi diutamakan juga dengan tumbuh-tumbuhan, ditanam dengan pokok-pokok yang hijau di kawasan Putrajaya. Itulah yang dikatakan dengan pembangunan lestari. Pembangunan lestari ini maknanya dalam masa yang sama kita menjaga juga alam semula jadi. Mungkin murid-murid nak terangkan lebih lanjut apakah yang dikatakan dengan usaha pembangunan lestari. Siapa nak cuba jawab? Okey. Saya. Okey, Syadia. Okey. Maksud pembangunan lestari ni adalah pembangunan yang penuhi keperluan lestari pada masa kini tanpa jejaskan keupayaan generasi akan datang untuk penuhi keperluan sendiri.
Lepas tu peranan pembangunan lestari ni untuk sebagai gagasan pembangunan moden yang paling praktikal untuk tangani isu antara tuntutan pembangunan dengan pemeliharaan alam sekitar lah. Okey, terima kasih Sadia. Okey, di atas jawapan tersebut. Betul, pembangunan lestari ni dalam masa yang sama kita membangun, tapi kita jangan lupa untuk memelihara sumber alam semula jadi kita. Yang kita beri contoh ni Putrajaya. Moga selepas ni ada bandar-bandar lain yang seperti Putrajaya. Betul. Kita bangunkan bandar baru, tapi jangan lupa untuk memastikan alam semula jadi tetap terpelihara. Itu yang dikatakan dengan pembangunan lestari. Okey, seterusnya kita nak tengok ataupun kita nak lihat siapakah yang bertanggungjawab mengurus sumber hutan kita di Malaysia, yang kita boleh pecahkan kepada agensi badan kerajaan dan satu lagi adalah agensi badan bukan kerajaan. Kalau badan kerajaan, kita ada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar ataupun Perhilitan. Kemudian kita ada Jabatan Alam Sekitar. Kita ada Institut Penyelidikan Perhutanan ataupun FRIM. Itu antara agensi kerajaan yang bertanggungjawab mengurus sumber hutan kita di Malaysia. Dan kita ada badan bukan kerajaan ataupun kita panggil NGOs, seperti Malaysian Nature Society ataupun dalam bahasa Melayu SAM. Kemudian kita ada Sahabat Alam Malaysia, kita ada WWF dan sebagainya. Jadi kita nak murid-murid kita main peranan pula sebagai pegawai-pegawai di jabatan kerajaan ini dan juga sebagai sukarelawan di badan-badan bukan kerajaan yang mengurus sumber hutan. Jadi kita nak tanya siapakah pegawai yang akan menjelaskan tugas mereka di agensi-agensi yang disenaraikan tersebut. Okey, siapa? Okey. Nini. Okey, Nini sebagai apa Nini? Sekali lagi Nini. Nini? Jabatan Alam Sekitar. Oh, pegawai di Jabatan Alam Sekitar. Okey. Okey Puan, apa tanggungjawab Puan? Saya bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras, memantau pelaksanaan dasar serta strategi berkaitan biodiversiti dan perhutanan melalui pengurusan hutan secara berkekalan dan penyelidikan dan perhutanan. Okey. Wah, besar tanggungjawab tu. Melaksanakan dasar, merancang, memastikan akta-akta berkaitan dengan sumber hutan terjaga. Maknanya besar tanggungjawab puan kita ni, untuk menjaga sumber hutan di Malaysia. Okey, kita tengok wakil daripada badan bukan kerajaan. Kita ada juga sukarelawan kita hari ini yang mewakili siapa agaknya? Untuk agensi badan bukan kerajaan? Saya. Okey, Mai. Okey. Okey, Mai adalah wakil dari dari mana Cik Maisarah? Saya wakil daripada WWF. WWF. Okey. Okey, apa peranan Cik Maisarah dalam WWF? Kami berperanan untuk menghentikan kemusnahan persekitaran alam alam semula jadi melalui 3 kaedah. Kami mempunyai 3 kaedah yang kami gunakan, seperti kami memelihara kepelbagaian biologi dunia. Kami juga memastikan sumber semula jadi boleh diperbaharui dan juga digunakan secara lestari. Kami juga turut menjalankan pendidikan dan juga kempen kesedaran awam. Contoh macam kempen marilah jaga hutan kita. Okey, Cik Maisarah, kalau kami nak terlibat sama dalam WWF tu macam mana, Cik Maisarah? Ada tak caranya untuk menjadi sukarelawan ke ataupun macam mana nak terlibat dalam aktiviti yang dianjurkan oleh WWF? Okey, macam mana nak join? Kita kena pastikan umur kita 18 tahun ke atas. Okey. Kita join dengan cara kita buka link dekat WWF punya Google or IG or Twitter. And then dekat situ ada link untuk kita volunteer. And then kita isi borang dekat situ. Dan kita email dia. Okey. Okey. Ria, lepas ni kita boleh join WWF
untuk kita menjadi salah seorang daripada yang menjaga sumber hutan kita di Malaysia khususnya. Okey, macam mana cikgu dengan jawapan Mai tadi okey ke? Okeylah, sangat-sangat ke semua jawapan murid-murid hari ini. Maisara, Aini Najiha, Sadiah dan juga Nini. Semuanya bagus hari ini, dapat menjelaskan peranan agensi-agensi terlibat serta apakah usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan di Malaysia. Okey, baiklah, itu dia sedikit perkongsian sekali lagi untuk usaha pemeliharaan dan juga pemeliharaan. Murid-murid jangan ke mana-mana, kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah rendah bagi mata pelajaran Geografi Sumber Hutan. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Hafizah. Kita nak teruskan pula Cikgu dengan aktiviti pengukuhan. Jom Cikgu. Okey, kita teruskan dengan aktiviti uji minda kita pada hari ini berkaitan dengan topik sumber hutan yang murid-murid telah pun nak pelajari dan telah pun kita bincangkan bersama sebentar tadi. Untuk soalan pertama Cikgu pada hari ini ialah apakah fungsi hutan kepada masyarakat setempat? Ria nak cuba jawab tak Ria? Okey, boleh bermakna Kak Ria jawab bersama dengan murid-murid ya, juga. Betul. Cuba Ria, cikgu nak tengok jawapan Ria. Apa jawapan Ria? Okey, kalau tengok A sumber pendapatan, B pusat perlindungan, C sumber import bahan mentah dan D tapak tanaman buah-buahan. Mana satu jawapan murid-murid? Okey. Ria tulis senyap-senyap dulu. Jawapan dia. Okey, Ria simpan dulu jawapan Ria. Kita tanya murid kita, apakah fungsi hutan kepada masyarakat setempat? Okey, siapa punya giliran untuk menjawab? Saya. Okey, Maisara. Apa jawapan Maisara? Okey, saya yakin jawapan dia A. Okey, jawapan A. Cuba kita tengok Kak Ria kita punya jawapan. Wah, sama dengan Kak Ria. Jadi memang jawapan adalah A. Sumber pendapatan. Ya, sumber pendapatan. Tahniah Ria, tahniah Maisara. Okey, soalan seterusnya, apakah tujuan utama Taman Negara diwartakan oleh kerajaan? Okey, giliran siapa seterusnya untuk menjawab soalan 2? Okey, Sadiah. Okey, jawapan dia saya yakin-yakinnya adalah D. Apa dia jawapannya? Sekali lagi. D, dadu. Wow, D. Memelihara flora dan fauna. Itulah tujuan utama Taman Negara diwartakan. Kita lihat betul ke tidak jawapan Sadiah? Okey, D. Wow, betul Tanya lah. Sadiah. Okey, jawapan dia adalah D, memelihara flora dan fauna. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Apakah peranan agensi berikut? Okey, seperti yang dipaparkan di dalam slide. Apakah peranan agensi yang ditulis di situ perhilitan? Adakah A, memelihara kepelbagaian biologi? Adakah B, melindungi hidupan liar, menggalakkan pelindungan tanah lembap ataupun melaksanakan dasar berkaitan dengan hutan negara? Okey, giliran seterusnya. Apakah jawapan untuk soalan 3? Okey, Nini. Jawapan dia ialah B, melindungi hidupan liar di Malaysia. Wow, samalah cikgu. Samalah dengan Kak Ria kita. Bagus. Betul. Jawapan dia B. Okey, tahniah diucapkan kepada Nini. Kita ke soalan yang keempat. Maklumat berikut berkaitan pengurusan sumber hutan, menjaga tanah lembap khususnya hutan paya bakau. Pengurusan sumber hutan tersebut melibatkan apa? Taman negara, hutan simpan, tapak ramsar atau tapak warisan? Apakah jawapan untuk soalan 4? Okey. Siapa yang nak cuba jawab? Siapa cepat? Saya. Okey, Aini. Jawapan dia C, tapak ramsar.
Tapak Ramsa. Wow. Okey. Betul ke cikgu? Betul. Tahniah Aini. Okey. Tanah lembap itu adalah berkaitan dengan tapak Ramsa. Kita ke soalan objektif yang terakhir. Apakah agensi yang memainkan peranan seperti dalam maklumat berikut? Memelihara kepelbagaian biologi, memastikan sumber semula jadi digunakan secara lestari. Jadi agensi manakah yang berkaitan dengan peranan tersebut? Adakah MNS, WWF ataupun SAM ataupun GEC? Yang mana satu? Okey. Ni jawapan dia agak kelirukan juga cikgu. Kita nak tengok siapa yang berperanan untuk memelihara kepelbagaian biologi ni. Antara keempat-empat. Kesemuanya adalah agensi bukan kerajaan. Okey. Silakan murid-murid. Siapa yang nak jawab? Okey, kita Saya. ada. Okey, Sadia. Sadia, silakan dengan jawapan. Kak Ria pun ada jawapan cikgu. Okey. Jawapan saya adalah B. Okey. WWF. WWF. Betul ke tidak? Sama dengan Kak Ria, kita pun Samalah. jawab B. Jadi kita tengok betul ke tidak. Jawapan B, tahniah diucapkan pada Ria Sadia. dan juga kepada Sadia. Okey. Itulah agensi yang berperanan memelihara kepelbagaian biologi dan juga pembangunan secara lestari. Kita ke soalan esei. Tadi soalan objektif, kita lihat soalan esei pula. Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan perlu mewartakan taman negara dan juga hutan simpan? Okey, siapakah yang akan menjelaskan jawapan untuk soalan esei ini? Okey. Okey. Siapa? Ini? Siapa? Saya. Okey, Maisara. Silakan Mai jawapannya. Okey. Apa peranan, kenapa kerajaan dia wartakan dengan dan juga hutan simpan? Okey. Kenapa ialah untuk melindungi kepelbagaian jenis, untuk melindungi kepelbagaian jenis biologi dan juga struktur ekologi, menyokong ekosistem dan juga mempromosikan pendidikan rekreasi, pendidikan dan juga rekreasi. Okey. Okey. Itu tujuan kerajaan wartakan taman negara dan hutan simpan. Kebanyakan daripada jawapan Maisarah tadi menjurus kepada taman negara dan hutan simpan itu sebagai pusat ekopelancongan ataupun pusat rekreasi dan pelancongan di mana kita pelancong-pelancong menikmati alam semula jadi yang ada di kawasan taman negara dan juga hutan simpan. Selain itu juga murid-murid sekalian, kerajaan mewartakan taman negara ini untuk tujuan kita nak pelihara kepelbagaian biologi yang ada wujud di kawasan hutan tersebut dari segi hidupan liar, tumbuhan semula jadi dan apa sahaja yang hidup di kawasan hutan tersebut. Itu tujuan kita wartakan hutan simpan dan taman negara supaya tidak diusik ataupun diteroka oleh masyarakat kita ataupun masyarakat setempat. Okey. Itu dia soalan kita hari ini. Dan kita nak ucapkan tahniah kepada Ria dan juga murid-murid kita pada hari ini kerana telah berjaya menjawab soalan-soalan objektif dan juga esei dengan baik. Tahniah saya ucapkan. Okey, mungkin cikgu rumusan ringkas bagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu Hafiza. Okey, baiklah Ria. Jadi pada hari ini kita dah belajar berkaitan dengan sumber hutan di Malaysia, apakah kepentingan mengurus sumber hutan serta apakah usaha-usaha memelihara dan juga memulihara sumber hutan di Malaysia dan siapakah ataupun apakah agensi-agensi yang terlibat mengurus sumber hutan tersebut. Jadi kita dah lihat betapa pentingnya pengurusan sumber hutan demi untuk sebagai khazanah kita untuk generasi akan datang, Ria. Jadi penting kita mengurus sumber hutan dengan baik, Ria. Okey, baiklah Cikgu Hafiza. Mungkin prestasi keseluruhan bagi murid-murid kita yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, Cikgu. Okey, Cikgu nak ucapkan tahniah kepada Aini Najiha, kepada Maisara, kepada Sadia dan juga kepada Nini yang bersama belajar pada hari ini berkaitan dengan pengurusan sumber hutan. Dan Cikgu nak ucapkan tahniah kerana
Keempat-empat murid ini telah berjaya mencapai tahap yang cemerlang untuk topik sumber hutan kita pada hari ini. Tahniah cikgu ucapkan. Terima kasih atas pandangan dan juga idea yang diberikan oleh murid-murid kita pada hari ini. Cukup berna dan bagus sekali ya cikgu. Dan pastinya di manakah kata sumber yang murid boleh dapatkan untuk latihan pengukuhan pula cikgu? Sekiranya murid-murid di luar sana ingin mengetahui lebih lanjut ataupun ingin belajar semula topik kita pada hari ini iaitu topik sumber hutan, bolehlah ke Pelantar Delima KPM. Okey, jangan lupa murid-murid lakukan latihan pengukuhan anda di sana, okey? Dan terima kasih Cikgu Hafiza sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Juga Cikgu Jurubahasa Isyarat kita ada Cikgu Hulina, dan murid-murid diharapkan dengan pengisian hari ini murid-murid memahami sepenuhnya mata pelajaran geografi sumber hutan. Okey, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, bye-bye. Bye.